Lihat, tugu indahmu tegak berdiri yang dipahat oleh tangan asing seperti mengalirnya darahmu untuk orang lain. Kita dan mereka bersama-sama menggali lalu menimbuni rangka dari tulang-tulang berserakan. Terima kasih peneraju acara, panel juri, Teguh Saksama, seterusnya warga dewan yang berbahagia. Salam Rukun Negara. Menyingkap sejarah 13 Mei 1969, rusuhan kaum besar-besaran yang menyayat hati seluruh rakyat Malaysia telah tercetus. Batang tubuh bergelimpangan, darah berhamburan, seluruh negara berada dalam kedukaan. Lantas, para pemimpin daripada pelbagai bangsa ketika itu telah mencipta satu formula yang dipegang erat, dipeluk kukuh dan disemai utuh sehingga kini. Ayo kita bersama selami penyatuan hati rakyat Malaysia dalam rukun negara, teras kecemerlangan bangsa. Adat berkata ada sopannya, adat bicara ada maknanya. Menurut Profesor Dr. Zamri Mahmud, frasa rukun negara bolehlah diartikan sebagai ideologi yang menjadi landasan keharmonian kepada setiap masyarakat dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Manakala menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga, susunan Hajah Noresah binti Baharum telah menggariskan teras sebagai asas atau dasar. Kecemerlangan pula bolehlah diartikan sebagai keindahan, keelokan, kegemilangan. Manakala bangsa pula merujuk kepada satu kumpulan manusia yang terikat dengan ketatanegaraan. Justru itu dapatlah disimpulkan bahawa rukun negara adalah ideologi yang menjadi garis panduan dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. Dari segi apa? Dari segi adat, agama, budaya, bahasa dan bangsa. Sebelum lancang menuju muara, sebelum kata membelah bicara, sebelum fakta menyusul segala, terlebih dahulu elok kiranya sekiranya kita warga dewan dan adik-adik pada hari ini sama-sama melaungkan prinsip rukun negara biar gema menggabit rasa cinta bangsa negara. Yang pertama, kepercayaan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan terakhir, bagus adik-adik, berikan tepukan untuk diri sendiri. Berpijak pada paksi rukun negara inilah bersama kita ungkai impak rukun negara dalam menjadi teras kepada kecemerlangan bangsa. Indikator saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya atau tidak, jika saya katakan setiap daripada kita mempunyai pegangan agama, bukan? Bagus, tidak kira apa agama kita. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan pegangan yang turut menjadi landasan dalam menentukan hala tuju kehidupan kita pada hari ini. Agama merupakan unsur yang penting dalam membentuk spiritual masyarakat Malaysia. Malah agama juga mampu untuk mewujudkan hubungan yang luhur sesama kaum tanpa mengira agama di atas dasar kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan ini juga, setiap pengamun agama seharusnya menjadikan agama sebagai asas kepada perpaduan, bukannya kepada perpecahan. Setiap agama di Malaysia menolak sekerasnya fahaman ekstrim yang mana boleh membentuk kepada perpecahan dan perbalahan seperti yang telah dinyatakan tadi peristiwa 13 Mei 1969. Kesederhanaan dalam agama juga mampu untuk membentuk sikap toleransi dan saling bertolak ansur. Agama ini juga mampu untuk membina perpaduan yang kukuh. Sebagai contoh, dalam memastikan kecemerlangan bangsa, perayaan setiap agama disambut oleh kerajaan. Sebagai contoh, rumah terbuka, perayaan Christmas, Hari Kaamatan, Deepavali, sambutan Tahun Baru Cina. Kerana apa? Kerana untuk mengangkat martabat agama
supaya relevan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang termaktub dalam rukun negara pada hari ini. Nah, jelas membuktikan bahawa kepercayaan kepada Tuhan mampu menjadi teras kepada kecemerlangan bangsa. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Indikator saya yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia sinonim dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Hubungan rapat di antara raja dan negara telah jelas sehingga mampu untuk membentuk sebuah masyarakat yang sanggup memberikan taat setia sepenuhnya kepada raja. Perkaitan ini jelas menunjukkan di dalam perlembagaan, iaitu perkara 32, menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Manakala adik-adik sekalian, perkara 44 pula menyatakan yang di-Pertuan Agong sebahagian daripada komponen untuk membentuk perlembagaan. Oleh yang sedemikian, kita serta warga Dewan pada hari ini seharusnya memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada yang di-Pertuan Agong. Malahan di peringkat negeri juga, rakyat diminta untuk memberikan taat setia kepada raja yang memerintah tanpa mengurangkan sedikit pun taat setia kepada yang di-Pertuan Agong. Selain itu juga, sebagai rakyat yang berjasa kepada bangsa dan negara, kita juga perlu memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada kerajaan ataupun negara. Yang ini merujuk kepada kerajaan yang memerintah. Sebagai contoh kesetiaan yang tidak belah bagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Walau apa sekalipun datang melanda, rakyat haruslah tetap kekal utuh dan teguh bersama-sama di belakang kerajaan. Benar atau tidak? Begitulah berakhirnya kesimpulan indikator yang kedua. Seterusnya, beralih pula kita kepada indikator yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan di negara kita dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Prinsip yang terkandung bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang. Keluhuran perlembagaan ini juga mempunyai kedudukan yang tersendiri, iaitu undang-undang yang tertinggi, yang mana merupakan punca kuasa kepada semua undang-undang yang ada. Menurut Perlembagaan Perkara 4-1, Perlembagaan Persekutuan. Selain itu juga, keluhuran perlembagaan ini merupakan asas utama dalam mewujudkan keadilan di Malaysia. Hak sama rata diberikan kepada kita semua. Tidak ada sebarang diskriminasi dalam segi undang-undang dan juga jaminan kehidupan sosial, hak asasi, kebebasan kepada semua kaum. Oleh yang sedemikian, baru-baru ini, salah satu badan kerajaan telah menggempur pelbagai pihak tanpa mengira pangkat, darjat, kuasa, harta hanya kerana kes rasuah. Tindakan berani mati badan kerajaan ini jelas membuktikan kepada kita bahawa keluhuran perlembagaan memberi impak yang besar bukan sahaja kepada negara, tetapi juga kepada kecemerlangan bangsa. Nah, jelas membuktikan di sini bahawa keluhuran perlembagaan mampu menjadi teras kecemerlangan bangsa. Hadirin sekalian, beralih kepada fakta saya yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Saya percaya setiap negara di dunia mempunyai undang-undang termasuk di Malaysia. Tanpa undang-undang, kita semua akan hidup seperti manusia yang tiada bertamadun, bebas untuk melakukan apa sahaja. Oleh yang sedemikian, dengan adanya undang-undang pada hari ini merupakan elemen yang mampu mengawal dan mewujudkan masyarakat yang aman dan tenteram. Jika undang-undang sesebuah negara pincang, maka anda seluar akan berlumba-lumba untuk memporak-perandakan kita, untuk memperkotak-katikkan negara kita. Jadi, ini membuktikan bahawa betapa pentingnya undang-undang.
Kedaulatan undang-undang di negara kita tidak mengira agama dan kaum. Sama rata. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Tiada diskriminasi dilaksanakan. Oleh yang sedemikian, peranan undang-undang ini memberi impak kepada kehidupan masyarakat. Impak yang positif bermaksud kesamarataan. Maka rakyat Malaysia haruslah mempertahankan kedaulatan negara. Tidak kira apa jua yang berlaku, anasir-anasir luar sebagai contoh serangan ke dalam Malaysia dan apa sahaja yang berlaku sama ada di luar atau di dalam negara. Kita tetap utuh untuk mempertahankan kedaulatan negara. Benar bukan? Iya, begitulah suara warga Malaysia yang sanggup mempertahankan negara. Berikan satu tepukan kepada diri anda sekalian. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, menyusul kepada fakta yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merupakan aspek yang sangat penting, perlu kita titik beratkan. Aspek ini perlu disemai di dalam diri kita sejak dari kecil lagi. Oleh yang sedemikian, ibarat pepatah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Senang untuk dibentuk. Oleh yang sedemikian, kesopanan dan kesusilaan wajar menjadi panduan masyarakat sejagat. Di dalam konteks hubungan etnik pelbagai kaum, kita warga Dewan hari ini seharusnya saling menghormati di antara satu sama lain. Tidak perlu untuk menimbulkan sebarang provokasi kepada mana-mana pihak, terutama dari segi keturunan, dari segi kebebasan beragama. Tidak perlu kita mempertikaikan agama itu bagus, agama ini bagus, budaya itu bagus, budaya ini bagus. Tidak perlu, hadirin hadirat sekalian. Selain itu juga, kerajaan juga amat perhatian untuk melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral tinggi. Maka contoh-contoh yang dinyatakan ini adalah program-program yang dilaksanakan. Sebagai contoh, kempen nilai murni dan budi bahasa. Selain itu juga, terdapat platform yang lain seperti yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, iaitu pertandingan sketsa, pidato kenegaraan dan juga pengisahan kenegaraan. Nah, jelas membuktikan di sini bahawa sememangnya kesopanan dan kesusilaan merupakan teras yang penting dalam melahirkan dan mengasaskan kecemerlangan bangsa. Hadirin hadirat sekalian, definisi telah dierti, fakta telah dikukuhi, maka kesimpulan bakal mengakhiri. Sudah terang lagi bersuluh, jelas membuktikan rukun negara bukan sahaja menjadi pemangkin kepada perpaduan kaum, malah mampu untuk membentuk semangat patriotisme dan jati diri dalam masyarakat Malaysia. Oleh itu, objektif ia juga kekal relevan dalam membantu kemenjadian rakyat. Jadi jelas membuktikan bahawa rukun negara teras kecemerlangan bangsa. Saya akhiri dengan serangkap pantun, baju kebaya berkain corak, cantik memikat si gadis desa, rukun negara, lima tertegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestika Johari Pekan, mohon permisi. Terima kasih peserta yang mewakili daerah Pekan. Dengan ini saya mempersilakan Yang Hormat Datuk Muhammad Sabri bin Abdullah untuk mengajukan soalan kepada pemidato. Okey, terima kasih atas persembahan tadi. Pada pandangan saudara lah, kalau tanpa rukun negara ni bagaimana negara kita sekarang? Adakah negara kita sekarang ataupun sebaliknya? Terima kasih, Datuk. Sekiranya tanpa rukun negara, apa yang akan terjadi? Kita berbalik kepada pangkal asal. Kenapa rukun negara itu ditubuhkan adalah kerana apa yang berlaku pada peristiwa 13 Mei 1969. Rusuhan kaum, perpecahan. Maka dengan itu, rukun negara ditubuhkan pada tahun 1970. Jadi ini jelas membuktikan tanpa rukun negara, kita tidak mampu untuk membina perpaduan. Rakyat akan berpecah. Perpecahan kaum berlaku di situ. Maka dengan itu ditubuhkan rukun negara yang mengandungi 5 prinsip yang menjadi tunjang. Seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Jadi prinsip ini perlu kita tanam dalam diri anak-anak kita, terutamanya anak-anak yang masih lagi bersekolah, agar berpegang teguh pada prinsip ini. InsyaAllah saya yakin, saya percaya perkara-perkara seperti yang telah berlaku sebelum ditubuhkan prinsip ini tidak akan terjadi lagi. Itu sahaja pendapat saya. Okay, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.